الحمد لله الذي علم وأنعم وهدانا بالقرآن الذي هي أكرم. قال الله تعالى: والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Para tamu Allah yang dirahmati dan dirahmati, dunia merupakan tempat persinggahan sementara bagi para pedagang akhirat. Ia bukanlah tempat sebenar, melainkan hanya untuk mengumpul sekian bekalan menuju ke destinasi yang hakiki. Alam akhirat yang bakal dihuni oleh segala manusia adalah destinasi terakhir yang kekal selamanya. Tidak ada lagi destinasi lain dan tempat keluar daripadanya. Justru dengan penuh kesedaran, marilah sama-sama kita mengumpul bekalan takwa yang sempurna dengan menzahirkan ketaatan kita kepada setiap perintah dan larangannya, kerana redha Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hamba yang bertakwa. Muslimin sekalian, selaras dalam usaha mencari arti takwa, maka khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk dunia di mata ahli akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'd jasad bil minkari faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw amir sabil wa 'amda nafsaka fi ahli al-qubur. Faqala li Ibnu Umar idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa وإذا مسيت فلا تحدث نفسك بالصلاة وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, kaki Ibnu Umar, lalu beliau bersabda, hendaklah engkau berada di dunia seperti pedagang atau pengembara dan persiapkan dirimu untuk menjadi ahli kubur. Dan Ibnu Umar berkata, jika engkau berada pada waktu petang, janganlah engkau bertangguh ke waktu pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi, janganlah engkau bertangguh sehingga ke waktu petang. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu dan masa hidupmu sebelum mati. Amat benar dan tepat sekali apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kehidupan di dunia adalah ibarat seperti seorang pengembara atau pedagang. Yang pertama, seorang pedagang atau pengembara perlu menyediakan keperluan secukupnya bagi menjayakan dagangan atau pengeluarannya. Tanpa keperluan yang mencukupi, pasti perjalanan yang ditempuhi akan sukar dan menyesakan. Oleh itu, seorang pedagang atau pengembara dunia yang ingin berjaya dan sampai ke destinasinya, yaitu kebahagiaan di akhirat, perlu berbekalkan takwa dan juga amal saleh. Yang kedua, seorang pedagang atau pengembara akan membawa bersamanya perkara-perkara yang diperlukan agar tidak menyusahkan diri sendiri. Misalnya peralatan yang berat dan alatan-alatan yang besar, kerana ia akan mengganggu perjalanan tersebut. Maka dalam kehidupan di dunia ini, dia mampu untuk sekadar mengambil keperluan, bukan untuk tujuan bermewah-mewahan. Dia hidup dengan hati yang terzubur yang sebenar dan pemaaf, merasa cukup dengan apa yang ada untuk menjamin keselamatan di akhirat. Ketiga, sebagai pedagang atau pengembara di negeri orang, tentulah rindu untuk kembali ke kampung halaman. Namun kerinduannya tidak berarti sekiranya dia kembali ke kampung halaman dalam keadaan tangan kosong setelah lama berdagang. Maka mungkin dia pulang tanpa sebarang wahana yang boleh dinikmati hasil perdagangan dan pengembaraan yang dijaga orang. Begitu juga dengan manusia yang pasti akan menyesal sekembali
tanpa membawa suara buah tangan yang boleh dinikmati walaupun lama tempoh berdagang di dunia ini. Justru sedikit sekalian istiqomahlah mengumpul dana untuk dibawa kembali ke kampung akhirat yang kekal abadi. Umar menambah pesanan Rasulullah dengan mengatakan beberapa ciri-ciri ahli akhirat, yaitu pertama, mereka tak melengahkan waktu dan peluang untuk berbuat amal saleh. Apa jua keadaan dan masa, pagi maupun petang, hidup bahkan sehat, para pecinta akhirat akan sentiasa dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yusuf ayat 57 yang saya bacakan di awal khutbah tadi sentiasa menjadi azimat keimanan mereka, kerana ayat itu membawa maksud dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa. Sementara ahli dunia pula hidup di dunia seolah ingin kekal dalamnya, lalu dilengah-lengahkan serta tidak langsung memperdulikan urusan akhirat. Kedua, lagi dalam nama pesanan Rasulullah sentiasa menjadikan dunia ini sebagai peluang untuk mengumpul dana atau aset akhirat. Apabila tiba saat ajal, tiada lagi peluang untuk melakukan amal kebajikan. Akibat kelekaan, ramai tidak menyadari bahawa keindahan dunia yang mereka kejar sedikit pun tiada bandingan dengan akhirat yang kekal abadi. Namun suatu keanehan dalam dunia ialah mereka tidak mahu hidup dalam ketakwaan, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak ingin segera bertaubat kepada Allah, sebagaimana yang Allah anjurkan menerusi surah Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada memohon keampunan Tuhanmu, dan janji kurniaan di atas taubat kamu itu ialah syurga yang luasnya menyamai seluruh langit serta bumi, yang hanya disediakan kepada mereka yang bertakwa. Sidang jemaah sekalian, Islam bukanlah jalan hidup yang mengekang kita untuk hidup di dunia daripada menikmati oleh manusia. Islam tidak mengekang kita mengejar dunia. Islam juga merupakan agama yang memberi panduan dan sempadan kepada kita dalam menikmati dunia, supaya kita tidak terjebak dalam arus kelalaian dan tipu daya nafsu dan syaitan. Sebuah istilah yang harus kita pahami dalam urusan menikmati dunia ialah zuhud. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Majah daripada Abi Al-Abbas Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk." Yang bermaksud zuhudlah terhadap dunia, nescaya engkau akan dikasihi Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, nescaya engkau akan dikasihi manusia. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam karya Mizan Al-Amal bahawa bukanlah orang yang zuhud itu orang yang tidak berharta, akan tetapi orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak dibimbangkan oleh hartanya, sekalipun harta seluruh alam ini adalah penggunaan. Zuhud terhadap dunia bukanlah pada keindahan dan kebaikannya, akan tetapi pada perkara yang menjauhkan seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala serta melalaikan manusia daripada rumah dunia. Dengan kata lain, zuhud itu bermaksud meninggalkan perkara dunia yang boleh menjerumuskan manusia kepada dosa, lalai, syubhat, makruh, dan apa sahaja yang membawa kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di tahap ini, kenikmatan dunia tidak sedikit pun mempersonakan mata ahli akhirat, kerana mereka menyadari bahawa dunia ini bersifat fana dan sementara. Keseronokan ini sedikit pun tidak setara dengan kenikmatan akhirat. Justru ahli akhirat akan bersikap zuhud, bahkan ada yang bersikap mengambil apa yang perlu saja. Hal ini pernah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Zar Al-Ghifari. Pada satu hari Sayyidina Umar Khattab datang ke rumah adiknya. Sayyidina Umar Khattab datang ke rumah anaknya yang bernama Abdullah. Khalifah Islam kedua itu mendapati ada sepotong daging di atas meja rumah anaknya. Lalu hal tersebut ditanya oleh beliau. Anaknya beritahu bahawa dia tidak sangat untuk memakan daging tersebut.
Lalu Sayyidina Umar berkata, yang dinamakan pembaziran itu ialah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Alangkah berhati-hati dan Al-Faruq, iaitu Sayyidina Umar terhadap dunia, sehingga beliau mengambil apa yang perlu sahaja, bukan apa yang diinginkan. Begitu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang menegur Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan kerana tinggal dalam istana yang mewah. Abu Dzar menegur sahabat Muawiyah yang berkata, bagaimana mungkin kamu hidup dalam keadaan mewah sebegini sedangkan ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Perbuatan Khalifah Muawiyah tidak salah, kerana beliau ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin ketika itu. Namun hal berada dalam kemewahan tetap menjadi kebimbangan kepada para sahabat lainnya, yang mana yang mereka itu lebih suka hidup dalam keadaan berhati-hati terhadap fitnah dunia. Begitulah muslimin sekalian antara contoh ahli akhirat yang boleh kita jadikan sebagai pedoman dan tauladan. Muslimin sekalian, zaman yang sekarang kita lalui menjadikan satu cabaran dan dugaan terhadap hati kita, sama ada dipenuhi dengan dunia atau akhirat. Terlalu banyak sesuatu dunia yang mampu menewaskan iman serta melalaikan kita daripada mengingati Allah serta bersyukuri nikmat Allah. Ada yang menyadari, namun tidak sedikit yang mengabaikan situasi ini. Justru carilah jalan-jalan yang mampu mengosongkan hati kita daripada kelalaian dunia, biarpun kita memiliki segala-galanya yang ada di tangan pada hari ini. Pertama, pelajari amal ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf menekankan aspek penjagaan hati agar dia sentiasa dihiasi dengan sifat mahmudah yang terpuji serta menghindari sifat mazmumah yang dipuji. Kedua, mengimbangi amal dunia dan amal akhirat, bahkan dengan cara melebihkan amal akhirat daripada amal yang berbentuk keduniaan. Dan inilah perkara perdagangan dan pengembaraan seorang hamba di atas dunia. Dan yang ketiga, mulakan hidup secara sederhana dalam berusaha untuk mengambil sekadar kebutuhan, bukan semata-mata keinginan. Namun begitu, bukanlah berarti salah untuk mendapatkan keinginan selagi mana ia tidak melalaikan kita daripada melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya serta tidak menjadikan kita sebagai seorang yang sombong dan alpa. Para tentang Allah yang dirahmati sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada petang ini, sama-sama kita mengambil beberapa intisari untuk sama-sama kita hayati. Yang pertama, hiduplah di atas dunia seperti seorang pedagang atau pengembara yang pasti akan kembali ke halamannya, yaitu akhirat. Yang kedua, zuhudlah terhadap dunia dengan tidak menanamkan kecintaan dunia di dalam hati, biar segala dunia berada dalam genggaman. Dan yang ketiga, berhati-hatilah dengan tipu daya dunia, terutama pada zaman kini yang amat mencabar keimanan dan kesucian hati seseorang. Ingatlah Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mempersiapkan diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat